bahasa budaya kita. Budi et Seni, Budi et Seni. Salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Budi et Seni dari Kampung Serada, Kuala Terengganu. Dan kali ini saya akan bercakap dan berdiskusi berkaitan simbolisme dalam seni bina rumah tradisional Melayu. Jika dilihat mutakhir ini, rumah-rumah Melayu sekarang sudah tidak banyak lagi menggunakan simbolisme ataupun penggunaan istilah-istilah tertentu. Mungkin kerana tiada kefahaman dan juga tiada pengetahuan di kalangan masyarakat moden kita sekarang ini berkaitan dengan simbolisme yang diguna pakai dalam rumah tradisional Melayu. Bercakap berkenaan simbolisme, simbol merupakan sesuatu yang diadaptasi daripada sesuatu unsur daripada kejadian alam, sama ada daripada flora, sama ada juga daripada unsur fauna, kepada bentuk yang lain. Dan simbolisme inilah ingin dikupaskan sejauh mana kepentingan diterapkan dalam seni bina rumah tradisional Melayu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya Ustaz Jamal Ismail, seorang tukang rumah tradisional Melayu Terengganu yang agak tersohor di negeri Terengganu ini, bersama-sama dengan kita untuk menerokai berkaitan dengan simbolisme dalam seni bina Melayu. Baik, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk kali ini boleh Ustaz berkongsi dengan penonton-penonton di luar sana berkaitan dengan konsep simbolisme dan juga konsep seni bina itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya'Allahumma kana. Jadi pagi ni kita mulalah kalam cara kita sikit sebanyak untuk penonton di luar sana. Nak caranya tentang seni bina rumah Melayu dan nilai-nilai simbolisme yang ada dalam seni bina rumah Melayu. Semacam orang Melayu sendiri, kalau zaman-zaman dululah, dia tak sekolah tak apa, jadi dia tak pandai nak cerita simbolismenya. Cuma hak dia fahamnya, bila dia celak mata tu, dia tengok alam keliling dia. Kalau cakap bahasa moden hari ni, orang panggil environment dia, alam keliling dia, dia tengok benda tu. Jadi dia nak buat satu nama atau penjanamaan di atas sesuatu tu, dia tengok, dia ambil kemunasabahan benda. Saya buat satu contoh yang paling mudah sekali lah. Penjenamaan benda tu, dia ambil nama benda tu, dia letak di satu elemen rumah. Jadi bila dia tu nampak kasar, nampak panjang, maka orang zaman dulu dia cerita kalau jenis fauna, jenis binatang, hak besar-besar ni orang panggil naga, hak panjang-panjang ni orang panggil naga. Bukan naga tu asal daripada naga. Bukan asal daripada naga. Cuma kerana bentuk dia, cuma dia naga. Dia faham daripada besar, panjang dia. Kalau nak kata ular duduklah panjang mana. Maka naga tu dia panggil fauna. Nilai-nilai kebinatangan yang diadaptasi daripada dia tu diterjemahkan kepada rumah. Maka apabila dia letak di rumah, dia panggil penaga. Lalu tulang-tulang dinding tu, saya boleh sebut kepada penonton-penonton luar sana pada begini, tulang dia tu dia ambil terjemah daripada alam flora lagi.
Mana tiang yang shape dia hak paling comel dia panggil pelepoh pala. Sebab apa? Kalau kita tengok ikut luar tu, bentuk dia tu, dia punya diamond dia ala ke depan tu macam bentuk pelepoh pala. Maka orang dulu kata, oh, dinding janda beriah ni tulang pelepoh pala. Jadi betapa hebatnya orang boleh menukar tu, jadi orang pakat mengelih, orang pakat nengok jadi ni pala. Mana hebat. Lepas tu kita naik ke dinding lagi, ada ukiran-ukiran kayu dan sebagainya lagi. Maka ukiran kayu tu, motif-motif yang ada di situ dia ambil daripada alam-alam flora tadi, lalu dia terjemahkan situ. Maka terjemahan itulah orang panggil satu benda yang simbolik. Nah, apabila satu benda yang simbolik lalulah dilakar, dilukis, maka dalam lakaran, dalam lukisan dia, dalam seni pemahatan dia tu, dia ada permanaan yang tertentu yang memberi nilai unsur-unsur alam, unsur-unsur kemanusiaan, unsur-unsur ketuhanan. Maka benda itulah orang panggil simbolisme. Bahasa budaya kita, Budi Seni, Budi Seni. Kita faham berkaitan dengan simbolisme merupakan sesuatu yang diadaptasi daripada sesuatu unsur kepada bentuk yang lain. Sekarang ini kita nak minta kupasan daripada Ustaz berkaitan dengan simbolisme dalam adat pemilihan rumah dan juga mendirikan rumah dari segi faktor alam. Okey. Apa yang saya faham daripada saudara yang bertanya tadi, rupanya orang Melayu ni dia kaya dengan pengamatan tertentu dan sumber-sumber pengetahuan tentang alam. Jadi kalau bahasa yang moden ni orang panggil knowledge tentang alam. Jadi baik, kita tak mau cerita pasal knowledge tentang alam tu. Cuma saya nak cerita tentang pengamatan orang Melayu. Jadi sebelum daripada dia nak buat rumah ni, orang Melayu kita ni dulu dia ambil kira belaka. Yang pertama sekali, dia masuk ke hutan. Dia masuk ke hutan, dia akan tengok kayu dulu. Besar kayu tu, tinggi kayu tu, bentuk rupa, bentuk fizikal kayu tu. Lepas tu dia ambil kira pohon kayu tu sendiri ngadak ke tali naik ke atau tali jatuh. Jadi situ dia kira dah. Kalau pokok tu sendiri dia mengadak kepada tali naik, maksudnya batang pohon tu dia tak cenderung kepada barat, ataupun orang panggil maghrib lah, tepat maghrib, kiblat, mentari jatuh. Maka situ dia tak pilih dah, tak ambil dah kayu dah. Sebab nilai simbolik dia kata gini, dah batang pokok ni tak berapa nak sujud ke Tuhan. Jadi orang duduk atas rumah ni pun mungkin jadi main satu permaknaan bahawasanya ada hubung kait juga dengan batang kayu tu. Dia kira situ lagi. Nak start buat rumah tu, hak paling utama sekali dia akan tengok sana. Sebab orang dulu dia mengaji. Cuma dulu tu dia tak ada universiti. Lain ni ada universiti. Jadi bila ada universiti, benda tu dia didokumentasi orang panggil. Jadi nampak macam ilir lah sikit. Nampak macam hebat lah sikit. Orang dulu dia mengaji tapi dia tak ada dalam buku. Jadi faktor alam ni dia ambil kira. Sini tanah rendah, sini tanah tinggi, sini tanah banggu. Semua dia ambil kira. Jadi kebetulan alhamdulillah saya temu satu manuskrip lama yang saya rasa satu nilai yang paling berharga lah bagi saya. Dan manuskrip ni saya tengok kalau kita buka kertas dia ni api-api nak acur lah.
Jadi dalam ni dia cerita satu persatu. Rupanya saya rasa terkejut. Oh, rupanya orang-orang hukamak ni kalau bahasa kita, cerdik-cerdik pandai dulu, telah mendokumentasi benda ni dalam bentuk manuskrip. Jadi bila saya temu benda ni, saya duk baca-baca, oh rupanya ilmu ni boleh katakan pupus atau hampir-hampir pupus. Cuma kita teringat, saya duduk zaman tahun ada gambar raja sini, macam contoh lah saya sebut. Ini petua lah. Petua ataupun benda yang telah di testimoni kalau bahasa hari ni. Kalau bahasa Arab dia panggil tajrib. Dicuba. Dan apabila dicuba tu berjaya, maka dia panggil mujarrab. Mujarrab tu maknanya telah diberi satu jawapan bahawasanya benda tu positif. Itu dia panggil mujarrab. Jadi contoh kita sebut di dalam ni, dia ada beberapa gambar raja. Di antaranya dia kata di sini, saya baca sikit dengan izin. Barang siapa yang duduk di sini amat kebajikan alamatnya, senang menang pada seteru lagi beroleh laba. Oh, mana kedudukan rumah ni? Kedudukan ni tanah. Kalau kita buat rumah di atas tanah ni, dia akan memberi fungsinya begini. Ya. Saya sambung lagi. Menang daripada seteru, lagi beroleh laba pada mata benda yang baik. Mata benda itu makna pencarian kita lah. Struktur tanah dia macam mana? Di sebelah kirinya tanah tinggi, kanannya tanah tinggi, depannya tanah lembah. Maka kalau tanah rendah lah. Lembah, tanah rendah lah. Tanah yang mungkin terkandung air sikit-sikit ataupun subur untuk menanam. Jadi kalau kita ambil struktur tanah yang seperti ini, dibuat kajian oleh para hukama cerdik pandai dulu, siapa-siapa yang pilih tanah ni, maka akan mendatangkan keberuntungan kehidupan dia. Dan dia orang panggil orang benar. Boleh faham orang benar? Orang benar ni maknanya seru tak berapa nak dengan kita. Tu salah satu contoh. Dan dalam manuskrip saya temu ni, ada lebih kurang dalam 17 yang direkodkan. Yang direkodkan di sini lebih kurang 100 tahun dahulu sudah telah pun didokumentkan dalam bentuk naskah sebegini. Bukan yakin berakidah sebagaimana akidah tauhid tu kita kena faham. Sebab kita sebut tadi masya-Allahumma kana. Jadi orang dulu walaupun dia ambil ilmu tajrid ni, dia pegang ke Tuhan juga, bukan dia benda ni direct semata-mata dengan Allah juga, tu dia panggil syirik. Mana simbolism dia, nilai simbolism dia daripada petua-petua ataupun keyakinan dia pada sesuatu tanah. Jadi benda-benda gini saya rasa saya perlu terjemah kepada masyarakat supaya jangan orang manusia di luar sana memberi satu tanggapan yang negatif kepada pembudayaan dan nilai-nilai adat yang ada pada orang Melayu. Sebab di hari ini kita tengok berlaku percanggahan. Untuk maklumat penonton luar sana, apabila datanglah contohnya orang yang belajar agama, contoh saya lebih murni sebut nama orang ni, dia panggil Arabisasi. Mungkin dia mengaji di Arab setahun, 2-3 tahun dia kembali. Maka apa yang dia belajar di sana, dia buat satu penilaian tak sama dengan apa yang dia belajar. Maka kita orang Melayu yang berpegang kepada adat dan nilai budaya dituduh sesat, dituduh khurafat, dituduh mengamalkan syirik. Jadi benda ni orang panggil berlaku nilai-nilai yang tidak murni dalam nilai hari ni orang panggil nilai sosiologi kemasyarakatan. Sosiobudaya. Sosiobudaya masyarakat. Mungkin berlaku jadi balok, mungkin berlaku jadi sangka kepada orang ni, sangka orang ni tak baik, sangka tak baik. Jadi benda ni kita kena terjemahkan. Sebab dulu kalau kita sekolah, dia ada satu buku saya ingat zaman tu, dia panggil ilmu alam.
Jadi ilmu alam tak ada dah. Geografi. Jadi unsur-unsur alam yang sebenar tu hilang. Jadi orang dulu dia mengaji tentang alam. Jadi kalau kita nak baca dalam manuskrip ni, mungkin kita kena buat slot yang lain lah. Dah, cuma saya nak khabar bahawasanya orang dulu dia mengambil nilai dengan knowledge yang ada pada dia pada masa itu sebagai satu sumber maklumat untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, nak bina rumah tangga, nak bina kerukunan, nak bina kekeluargaan, sehingga bila dia besar jadi satu kemasyarakatan. Itu paling penting. Jadi kesimpulan dia, asas untuk binaan rumah ini, mendirikan rumah ini, melihat kepada beberapa petua yang telah diamalkan daripada satu generasi ke generasi yang dah lama lah. Mengikut pengamatan mereka dan mengikut pengalaman mereka, seperti mana yang Ustaz sebut tadi, daripada naskah manuskrip lama yang Ustaz tengok ini, catatan yang telah diperakukan. Budi bahasa budaya kita, budi seni, budi seni. Baik Ustaz, asas binaan, bahagian-bahagian asas binaan rumah Melayu pastinya tidak terlepas daripada unsur-unsur ataupun nilai-nilai simbolisme yang telah diterangkan oleh Ustaz tadi. Jadi apakah nilai-nilai simbolisme yang ada hubungan kait dengan adat dan peradaban Melayu? Itu satu soalan yang baiklah kita kata, dan teruja juga saya nak jawab tu. Okey, saya begitu kepada reka bentuk dulu. Reka bentuk rumah Melayu ni, dia tak dapat tidak, dia ada hubungan yang rapat dengan manusia. Contoh saya buat, keadaan bentuk rumah, buka dia dan panjang dia, tinggi dia dan asas dia. Kalau kita pergi kepada buka, rumah Melayu ni dia buka sebelah lebar lah. Kalau bahasa kita, buka ni sebelah lebar. Dia ambil kira reka bentuk tubuh manusia. Oh, okey. Simbolisme. Simbolis itu. Sebab apa dia ambil reka bentuk tubuh manusia? Sebab kejadian manusia ni adalah kejadian yang paling comel sekali. Nisbah Allah SWT, penciptaan Allah. Diterjemahkan kepada seni bina rumah. Nisbah penciptaan yang dicipta oleh Allah, kejadian manusia itu paling baik. Ya. Maka diterjemah dalam rumah Melayu. Contoh saya kata belah muka dia, orang sini panggil belah lebar. Belah muka tu lebar lah. Dia ambil kira tubuh manusia. Okey. Kalau panjang, dia ambil nisbah daripada kaki sampai kepala. Maka dia letaklah rumah tu dalam keadaan seolah-olah manusia duduk berbaring. Manusia ni tak ada tempat yang kita boleh nak kritik. Sempurna kesempurnaan ciptaan yang Allah Ta'ala buat tu. Maka adaptasi daripada manusia tadi dijadikan satu simbolik, dan ianya menjadi satu simbolisme pada penciptaan atau rekaan rumah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada bahagian-bahagian rumah yang penting, yang perlu ada dan mesti ada pada rumah. Kalau tak ada benda ni, orang panggil rumah tu tak sempurna. Contohnya tangga. Jadi rumah Melayu, bila dia buat tangga, dia buat agak menegak. Sebab apa menegak? Sebab situ ada nilai-nilai peradaban. Bila orang nak naik tu, orang kena cermat. Bila dia bergaduh,
bila bergaduh mungkin terletang ke belakang ataupun akan berlakulah benda-benda yang kita rasa kemalangan dan sebagainya lagi, mungkin jatuh, patah kaki dan sebagainya lagi. Situ nilai peradaban. Maknanya nak naik tu kena bismillah, molek, jatuh. Lepas tu nak naik ke rumah pula. Mana-mana rumah Melayu zaman dulu kita akan tengok dari ni. Orang arkitek sekalipun bila dia mengaji, dia tanda tanya. Sebab apa pintu rumah Melayu ni ada tinggi. Jadi kalau mengaji, Tapi sekarang ni rumah moden dah banyak. moden dah bertukar dah. Rupanya di situ ada nilai-nilai peradaban yang ada hubung kait dengan nilai-nilai murni dan ada hubung kait dengan keagamaan secara spiritual. Mungkin tuan-tuan di luar sana kalau saya tak terjemah lebih lanjut kurang jelas. Sebab apa begitu? Pertama, bila pintu tu rendah, maka orang yang nak masuk ke rumah tu kena ada agak sedikit orang panggil Hati-hati. berhati-hati. Satu, poin yang pertama. Yang kedua, dia mungkin kena menunduk sikit. Menunduk ni perlambangan dalam agama kita secara simbolismenya ialah menceritakan setara mana hebat seseorang tu. Mungkin hak datang tu mungkin menteri kot, ataupun pembesar, ataupun hulu. Dia tak boleh bawa keegoan dia tu nak masuk dalam rumah tu. Dia kena buang keegoan dia tu, bermakna dia perlu kena merendahkan diri. Budi bahasa budaya kita, budi et seni, budi et seni. Baik, seterusnya Ustaz, untuk yang terakhir kita minta kupasan daripada Ustaz berkaitan dengan simbolisme peranannya dalam seni bina rumah tradisional Melayu. Okey. Jadi hari ni tu kita buat satu kesimpulan sikitlah. Kesimpulannya bahawasanya tiap-tiap satu binaan yang dibina oleh orang Melayu tu sendiri, kita jangan mengambil satu faham orang kata bahawasanya orang Melayu ni tak erti. Jadi orang Melayu ni bila dia buat rumah, dia sudah berilmu pengetahuan dan dia ada maklumat-maklumat dan pengajian-pengajian mungkin saya rasa lebih hebat daripada orang sekarang. Sebab itulah nilai rumah Melayu yang zaman dulu, kalau kita nak adu dengan rumah-rumah yang dibina sekarang, ternyata rumah Melayu kita lebih utuh, lebih tahan lama dari segi nilai keunikan dia, kecantikan dia, potongan dia, reka bentuk dia dan sebagainya lagi. Sebab mereka tu bila dia buat rumah, dia ambil nilai-nilai peradaban, dia ambil kira nilai-nilai adat sekaligus dihubung dengan budaya dan akidah ataupun agama yang dia berpegang. Contohnya nilai-nilai murni dalam peradaban agama. Sebab tu rumah tu dia ada ruh dia. Sampai sekarang kalau kita tengok, tak ada tempat yang kita boleh nak kritik dia. Kat mana kita nak kata dia tak comel? Marilah arkitek-arkitek ataupun orang yang aktivis-aktivis dalam mengkaji reka-reka bentuk binaan, maka bila tengok rumah Melayu, dia akan terpegun dan terpukau. Kenapa? Di sebaliknya ada satu rahasia dan dari segi pembinaannya ada satu ruh
nilai-nilai, unsur-unsur kehambaan, ada unsur-unsur penciptaan dan ada unsur-unsur yang mencipta. Okay. Kesimpulannya, seni bina adalah hasil daripada pembentukan dan perkembangan masyarakat secara semula jadi. Ia adalah hasil daripada pengalaman hidup yang melambangkan tamadun kehidupan bangsa itu. Rupa bentuk seni bina adalah hasil pengaruh daripada kehidupan harian, sama ada dari segi kepercayaan, seni budaya, warisan sejarah, alam sekitar dan juga kebolehan pertukangan itu sendiri. Cara pembinaannya adalah dipengaruhi oleh keadaan alam sekeliling dan penggunaan bahan-bahan tempatan. Secara umum, persejarahan seni bina adalah selaras dengan sejarah sesuatu masyarakat itu. Simbolisme dalam binaan rumah seharusnya tidak dibatasi oleh pentafsiran makna dari sudut tampak atau faktor luaran sahaja, tetapi ia juga harus dilihat dari sudut tidak tampak atau faktor dalaman. Seni bina ini adalah berdasarkan konsep simbolisme itu sendiri yang merupakan satu lambang yang mempunyai makna abstrak yang cuba memberitahu tentang sesuatu hal atau idea kepada seseorang.